makan, wa yut'imuna at'am ala hubbihi, makanan yang sangat mereka cintai. Kalau tak makan ni mati. Tapi mereka beri kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira, pada beberapa orang miskin, beberapa anak yatim dan tawanan perang. Dan Allah kata innama nut'imukum liwajhillah, mereka buat semua tu, mereka beri makan tu innama nut'imukum liwajhillah, hanya semata-mata untuk dapat redha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, mereka tak nak apa-apa balasan pun, walaupun ucapan terima kasih. Orang beriman ni dia buat baik, terima kasih pada saya pun tak payah. Sebab kita tak buat untuk orang, kita buat untuk siapa? Untuk Allah sayang. Buat baik orang nampak tak nampak, Allah nampak. Buat baik orang tahu ke tak tahu, Allah tahu. Buat baik orang hargai ke tak apa. Kita buat baik untuk Allah sayang kita. Ini hidup orang beriman, ikhlas. Hidup orang beriman apa dia? Ikhlas. Dia hargai orang, kebaikan orang dia hargai. Tapi itu tanda iman juga, hargai baik orang. Berterima kasih pada orang ni tanda iman. Orang yang tidak berterima kasih pada orang lain, dia tak, iman dalam hati dia tak ada. Tapi orang tak hargai kita tak apa, itu juga iman. Kita tak perlu dihargai, itu namanya ikram muslimin. Tunai hak, tak harap hak kita, diri kita ditunaikan. Hak kita, kita maafkan. Orang tak tunai hak kita, kita maafkan. Tapi hak orang kita jangan maafkan, hak orang kita kena tunaikan. Itu sifat dan akhlak sahabat. Allah cerita akhlak dalam Quran. 3 hari sebuah keluarga lapar, demi agama ni sebuah keluarga lapar, demi Islam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu kita kena belajar memahami Quran. Dan seterusnya kita kena amalkan Quran dalam hidup kita. Keempat, kita kena sampaikan Quran ni, kena sampaikan Quran. Kelima, kena belajar hafal Quran, menjaga lafaz Quran ni juga perintah Allah. Sebab tu zaman Nabi sangat sayang orang hafal Quran. Tu 5 hak Quran. Apa dia? Baca, belajar makna dia. Lepas tu belajar makna dia, asbabun nuzul, sebab apa ayat Quran tu turun. Yang ketiga kita amalkan dalam hidup kita. Quran orang dulu, mana Quran? Akhlak orang Islam. Tengok orang Islam je masuk Islam. Tengok orang Islam je masuk Islam. Ada tak tuan-puan jalan-jalan orang nak masuk Islam? Ada tak? Ramai ni insya-Allah kan. Tengah jalan orang tengok kita nak masuk Islam. Sebab tu pada diri kita penting, pertama ada rupa orang Islam. Ada rupa orang Islam. Sebab tu nampak kecil kan tapi besar. Kena ada rupa orang Islam. Supaya orang jumpa kita. Saya setakat ni kat airport, tak ada orang tak tanya saya pasal Islam lagi. Tak pernah sekali pun. Bukan kenal ustaz ke, penceramah ke, tak ada. Setiap kali mesti ada orang tanya, orang putih ke, orang bukan Islam ke, orang Islam ke, mesti tanya soalan kat saya. Paling kurang tanya saya kiblat. Tu paling kurang lah. Mesti ada orang tanya. Ada sekali saya dekat airport dekat Pakistan, Karachi, ada perempuan France. Dia duduk kat airport tu, umur 19. Saya tengok dia, saya kata ya Allah, berilah hidayah perempuan France ni. Lawa juga, masa tu bujang lagi ya. Aduh, lawa pula budak perempuan. Dah lama tak tengok perempuan kat Pakistan, tak nampak perempuan. Semua baik, semua orang-orang kampung-kampung tutup mata semua sekali. Mata pun tak nampak. Saya ingat sampai sekarang ada seorang budak perempuan, saya duduk kat madrasah tu. Budak perempuan buat apa tau? Dia buka purdah dia. 3-4 hari tak tidur je. Termenung sebab tak pernah tengok TV, tak ada kan. Tu tengok muka 3-4 hari. Jahat betul perempuan ni, benda. Tak tidur 3-4 hari, termenung. Lawa pula perempuan Pakistan tu. Memang buka muka tu, dia madrasah perempuan atas bukit, kita kat bawah tu. Dia duduk kat bawah, dia buka muka je. Sampai sekarang teringat. Sekarang tak ingat muka dah, lupa dah. Tapi ingat ada seorang budak perempuan tunjuk muka. Sekali balik tu dah lama tak tengok. Kat airport pula nampak perempuan France. Tak tengok sangat lah, tengok sikit lah. Bulan Ramadan tak boleh tengok-tengok, batal puasa kan. Tak batal, pahala habis. Puasa tak batal. Jadi saya tengok, saya bertunduk, ya Allah berilah hidayah kat dia ni. Tiba-tiba dalam hati, janganlah duduk dalam kapal terbang duduk sebelah ni. Sikit naik kapal terbang duduk sebelah, ya Allah makbul pula doa. Yang nombor 2 makbul, yang pertama belum makbul lagi. Doa dia masuk Islam. Saya setiap kali nampak orang bukan Islam, saya doa. Boleh tuan-puan, nampak orang bukan Islam, doa. Nanti kan kita belajar, nampak maksiat, pertama apa dia? Cegah dengan kuasa. Kedua apa? Cegah dengan lisan. Ketiga, cegah dengan hati. Jadi macam mana nak cegah maksiat yang paling besar dalam dunia? Ialah kekafiran. Maksiat yang paling besar dalam dunia dia apa dia? Kafir. Iman ni, mengenal Tuhan ni paling besar sekali dosa ialah tak kenal Tuhan, tak mengaku Allah Tuhan. Dalam Quran Allah kata. Jadi macam mana kita setiap kali nampak orang macam ni, kita kena dakwah dia. Tapi sekarang kita tak dakwah dia, azab turun kat kita. Bila tinggal dakwah, Nabi kata siapa tinggalkan dakwah, tak buat amal ma'ruf nahi munkar, mereka doa Allah tak dengar doa. Bila susah Allah tak tolong. Ketiga, Allah beri ketua yang zalim, Allah tak tolong dia. 3 perkara ni Allah tak tolong bila tak buat dakwah. Bila kita tak buat
bila kita buat dakwah. Ni hadis, saya cerita hadis. Jadi macam mana supaya doa kita makbul? Kita kena buat dakwah. Kalau tak, kita susah lah, biar kita. Sebab kita ada benda berharga, kita tak share dengan orang lain. Apa kemungkaran paling besar dalam dunia? Syirik, tak kenal Tuhan. Lepas tu apa dia? Solat. Sebab tu hari ni banyak anak muda tak solat. Jadi kita kena bangunkan. Nampak kecil besar, tuan-tuan sekalian, atas kapal terbang, saya nampak dia duduk sebelah saya pun berzikir atas kapal terbang. Masa tu pakai serban putih. Saya sampai umur saya 22, serban tak pernah tanggal, serban putih, jubah putih je. Macam Haji. Haji lagi handsome lah, bercahaya kan. Haji macam Haji dulu. Sekarang tak tahulah, tak kurang sikit pakai serban, dosa banyak Jadi tiba-tiba duduk sebelah. Masa duduk sebelah, saya pun pergi bilik air. Pergi bilik air, tanggal serban. Oh, iman lemah tu, tanggal serban lagi tu. Sebab rasa macam susah nak tertidur pun, duduk sebelah perempuan. Macam mana pula ni, aduh, rasa macam berat. Serban besar pula, macam nak tumbang-tumbang kan. Tanggal serban. Duduk sebelah, saya pun masuk, saya pun berbual dengan dia. Berbual juga, mengorat. Hilang dah kawalan tu, mengorat. Sikit masa mengorat-ngorat, masa tu umur 19, masuk waktu sembahyang subuh. Saya berdiri kat depan tu, sembahyang subuh. Masa saya berdiri sembahyang subuh, dia tengok saya. Dia tengok saya, dia kata dengan saya, dia tengok saya. Kemudian dia tanya pasal Islam. Saya berbual dengan dia, saya ajar dia masuk Islam. Perempuan France tadi tu masuk Islam. Saya ringkaskan, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, saya kenal dengan kawan saya. Ada 3 orang kawan kat France. Ada salah seorang tu kawan saya, dia kahwin dengan kawan saya tu. Tu antara yang saya Islam ke orang yang paling saya menyesal sikit lah. Aduh, kawan saya pula yang sapu dulu kan. Rupanya Allah nak bagi saya isteri yang juta-juta kali lebih baik daripada perempuan France. Perempuan France tu baik tapi untuk suami dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, untuk itu kita kena niat buat dakwah mana saja kita pergi. Boleh, insya-Allah. Bulan Ramadan ni bulan dakwah. Hati manusia ni lembut. Rahmat turun, syaitan semua kena ikat. Jangan bulan ni kita pula berehat juga, sama-sama juga dengan syaitan kena ikat kan. Kita kena ikat juga. Orang baik-baik semua diam. Bulan Ramadan senyap je, tak buat dakwah. Majlis ilmu pun dah tak ada. Ceramah pun dah tak ada, dakwah pun dah tak ada, cari orang dah tak ada. Bulan Ramadan ni buat dakwah habis-habisan. Siapa niat bulan Ramadan nak buat dakwah, angkat tangan. Biar naik-naik je Ramadan, syaitan semua dah tak payah kerja dah. Dah tak ada kerja, semua dah jadi baik dah. Naik Ramadan tahun depan, masjid dah penuh. Masjid dah penuh, subuh dah penuh. Kalau bulan Ramadan subuh penuh, bulan Ramadan ni sebenarnya itulah kehendak agama sepanjang tahun. Kehendak agama. Malam penuh masjid, orang balik kerja kan penuh, tarawih macam gila sampai keluar. Macam tu Ramadan, sampai mati kita niat. Mula Ramadan ni banyak dakwah kawan-kawan kita supaya mereka kekal daripada Ramadan sampai bila-bila. Baca Quran, nampak tak kat tempat kerja, bulan tak Ramadan tak ada orang baca Quran. Tengok Ramadan ni, saya ceramah pejabat, tengok orang baca Quran. Suasana Quran tu wujud. Lepas tu makan berkeluarga, siap makan berkasih sayang. Suami pun tolong ambilkan pinggan, sama-sama makan, sama-sama bersihkan pinggan, kadang sama-sama khidmat. Jadi kasih sayang tu datang, suasana tu. Ziarah mak ayah bulan Ramadan, semua amalan. Orang tak pernah ziarah mak ayah, ziarah. Tak pernah ziarah kubur bulan Ramadan, ziarah kubur. Tak pernah jumpa saudara mara. Orang Selangor ni memang sebelum Ramadan jumpa semua saudara mara. Nampak tak kesan apa? Kesan daripada Ramadan. Itulah keadaan orang Islam. Kalau begitu Allah akan tolong kita dunia dan akhirat. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Soalnya bukan kita sikit ke ramai, bukan soal kita pandai atau tidak, soalnya bukan kita hebat atau tak, soalnya kita ditolong oleh Allah atau tak ditolong oleh Allah. Soalnya kita ditolong oleh Allah atau tak ditolong oleh Allah. Untuk tu kita niat seramai mungkin orang, biar ramai-ramai semua masuk Islam. Boleh, insya-Allah. Siapa ada niat macam tu, mulai nampak orang buka Islam, doa, ya Allah. Cuba semua orang kata, ya Allah, mereka tak tahu, mereka tak faham, beri hidayah pada mereka. Amin.